Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Uh, Tengok kawan-kawan kita siapa yang hadir ni, nak tengok siapa yang datang, siapa yang hadir. Tak nampak lagi, tak muncul-muncul lagi. Hmm. Kalau admin boleh, ini yang ada yang tak nampak. Apa khabar Saudara Zamri LC? Selamat malam, Saudara Maksu, Raja Kamal, Raja Bazian. Apa khabarku? Moga sihat walafiat. Puan Normah P, Saudara Ramzul, Waalaikumsalam. Kita juga Saudara Abu Samah dari Bukit Puchung 2 hadir. Saudara Fazilah Awang dari Pulau Pinang hadir. Terima kasih. Saudara Azali Kasim. Kita juga Saudara Jalal Ali, Saudara Ahmad Azimi, Saudara Rahman, daripada Labuan di Sabah, saudara. Kita juga Izzuddin Izzuddin, Saudara Ghafar Hamzah, Saudara Azul Jalil, Saudara Azhar, Saudara Muslim 88, Zulkhaiqas katanya. Nama sedap Zulkhaiqas, saudara. Saudara Azhar M, Saudara Muhammad Faridun Tukiman, juga Saudara Ramzul, Saudara Azrul Jalil. Terima kasih. Tak benci tak apa. Kita jangan ada benci di hati kita, Saudara Azrul. Saudara Fida, Saudara Rizana Cik Ani, Puan Halimah Ismail, selamat malam. Rosmini dari Pontian Johor, Saudara Aziz Abdul Rahman dari Tanjung Karang, Saudara Muhammad Kapli, Salam Madani, Puan Umi Kalsum, Cik Nen dari Alostak Kedah, Puan Nurfisah. Saudara teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah usai pencerahan ini saya akan santuni satu persatu, saudara. Baik, saudara. Hari ini saya adalah hari Isnin tanggal 18 Disember 2023. Tinggal 84 hari lagi, saudara. Tinggal 84 hari lagi kita menanti kehadiran Fajar Syawal. Syawal pula, saudara. Fajar Ramadan. Belum Ramadan dah Syawal pula. Maklumlah usia-usia begini, saudara. Dan ini adalah muka hari yang ke-1365, saudara. COVID masih melanda negara kita, tapi nampak kayaknya ada kes bertambah. Kerana semalam saya melaporkan sekitar 20,696. Tapi sebenarnya kalau masukkan hari ini, saya sudah mencapai 29,486, saudara. Tinggi. Saya harap dan saya melihat bahawa jumlahnya, saudara, jumlah yang dijangkiti adalah 5,180,812 orang dan yang sembuh 5,137,951. Ini dalam tempoh 1,365 hari. Cuma saya seriau juga, saudara, sebab bila Menteri Kesihatan hadir saja, tiba-tiba dia mencanak naik. Itu seriau juga, saudara, sebab pada PKP yang dulu, saudara, memang banyak jugalah saya melihat kenaikannya. Tapi mudah-mudahan lah, saudara. Nampaknya macam COVID ni dia begitu. Virus sebut dia tengok Datuk apa ni, saudara Zulkifli Ahmad ada, dia naik pula. Mungkin tidak, itu saja melawak, saudara. Mudah-mudahan, saudara, semuanya kita dapat menjaga dengan baik. Tapi saya haraplah supaya paling penting kita jaga kesihatan kita, jaga kebersihan diri, jaga keluarga kita. Saudara, itu yang paling penting bagi saya. Baik, saudara. Apa khabar Eddie Tahir, saudara Budik Ulik, saudara Lawati Ainul, Hani Abdullah, Hasna Ismail, saudara Azwa Yusuf, Alim Hazim. Semoga dipermudahkan, dirahmati Allah. Syem Samad. Terima kasih bagi mereka yang menghantar sekuntum wang merah untuk saya. Saudara Man 83, saudara Hazim. Yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Saudara, hari ini sekarang saya sebutir lagi bintang di dunia seni padam.
jam pukul 4, 4.30 tadi saya mendapat perkabaran bahawa penyanyi yang selama ini menghiburkan kita iaitu Allahyarham Raja Gelik Malaysia, Datuk M. Daud Kilau, mengembuskan nafas akhirnya di Hospital Teluk Intan pada jam 4.40 petang tadi, saudara. Dan Allahyarham sebelum ini berkali-kali banyak orang bagi laporan sakit, meninggal sebagainya. Tapi ini betul-betul. Ini bukan macam dulu-dulu. Selepas lebih kurang dalam, tak silap saya dalam 1 minggu lebih lah, Allahyarham berada dalam rawatan di Hospital Teluk Intan. Tapi hari ini pada jam 4.40 petang, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Dan insya-Allah besok mayat Allahyarham akan disempurnakan di Tanjung Balai, tak silap saya, di Cenderuang Balai. Saudara, bersama-samalah saya mengharap teman-teman kita memberi sedekah surah Al-Fatihah sebagai mengiringi perjalanan ruh Allahyarham agar ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi oleh Allah SWT. Marilah kita bersama sedekahkan surah Al-Fatihah untuk Allahyarham. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kalam. Ihdinas siratal. Begitulah saudara, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Ya, saudara Hazimin Azamain, saudara Mama Rafi, Salam Madani, saudara Bunem, ya, saudara Muhammad Rajab Badaruddin, ya, memang orang Megadatuk, saudara. Dan sebenar-benarnya kalau nak ikutkan memang ada pertalian jugalah persaudaraan dengan saya sebelah bapa saya, sebab arwah adalah orang Bagan Datuk. Secara ramai kita daripada Bagan Datuk sampai ke kampung saya di Lumut, di Manjung, itu tak jauh, tak, memang ada orang kata tali persaudaraannya, saudara. Baik saudara, yang pergi tetap pergi, dan kita mendoakan semoga segala-galanya roh Allahyarham tenang di negeri yang abadi. Kita juga akan pergi ke sana juga, saudara. Baik saudara, kita santuni dengan naluri kehidupan. Sebelum saya menyantuni tentang naluri kehidupan, saya mohon maaf saudara, saya bukan ustaz yang bertauliah, saya juga bukan da'i. Saya hanya memberi pencerahan daripada membaca kiriman teman-teman yang sudi menghantar kepada saya. Baik saudara, sebenarnya saudara, penghalang paling utama untuk kita mencintai Allah adalah kejahilan saudara. Karena akibat jahil, kita tidak kenal kebaikan, kita tidak kenal keindahan, dan kita tidak kenal kesempurnaan ilahi kerana kejahilan kita. Macam orang katalah, kalau tak kenal maka tak cinta. Sebab itu, menurut Syekh Abdul Qadir Jalani, Allahyarham, Syekh Abdul Qadir Jalani menegaskan bahawa tahap cinta seorang manusia kepada Allah adalah sejauh mana ia mengenalinya. Ya, saudara, lawan kepada cinta adalah benci. Kerana benci itu melahirkan permusuhan. Kerana akibat jahil, maka timbullah rasa benci kita. Kemudian timbul permusuhan. Kerana pepatah Arab ada menegaskan bahawa seseorang itu akan membenci apa yang tidak diketahuinya. Itu orang yang jahil lah, saudara. Oleh itu, tidak heranlah mengapa ramai orang yang tidak mencintai Allah dan membencinya kerana mereka tidak mengenali Allah atas kejahilan mereka. Jadi perlu kita ingat, saudara, jahil itu bukan berarti tertutupnya pintu akal untuk mengetahui sifat-sifat kesempurnaan dan keindahan. Tetapi hakikat kejahilan itu adalah tertutupnya pintu hati untuk mengenal Allah, mengenal dengan hati, dan kita tahu dengan akal saja. Ramai manusia yang hanya mengetahui keindahan dan kesempurnaan Allah dengan akalnya saja. Mereka belajar, mereka mengaji dan menuntut ilmu tauhid. Malangnya, saudara, ilmu itu tidak diresap ke dalam hati melalui amal ibadat dan juga mujahadah. Ilmu yang dipelajari perlulah diamalkan, saudara. Dan untuk mengamalkan perlulah mujahadah. Itu melawan hawa nafsu, saudara. Mujahadah itu pahit kerana terpaksa melawan diri sendiri agar kita mampu membuang kecintaan kita terhadap duniawi, keenakan duniawi,
kita mampu bangun di waktu subuh, di tengah malam, melakukan tahajud dan sebagainya. Kerana yang menjadi penghalang kepada tumbuhnya kecintaan pada Allah adalah kejahilan kita. Jadi saya sama-sama kita hayati. Saya ucapkan terima kasih kepada teman yang sudi menghantar kiriman kepada saya. Kita masuk segmen mutiara kata, saudara. Kerana menurut sahabat saya menghantar mutiara kata, katanya dalam persahabatan jangan hanya mencari seseorang yang boleh menyelesaikan semua masalah anda, tetapi carilah juga seseorang yang tidak akan membiarkan anda menghadapi masalah sendirian. Bahagia apabila kita mempunyai sahabat yang sudi mendengar, memberi nasihat dan mengingatkan kita, saudara. Itu paling penting. Dalam mencari sahabat, jangan fikirkan hanya untuk diri kita saja, saudara. Saudara Muhammad Didir, apa khabar anda? Syed Husin. Begitu juga saudara Ramzul, saudara Mustafa Buyut dari Selayang Jaya hadir. Saudara. Baik, saudara. Saya perlu mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita khawatir kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis, saudara. Saudara AS270, terima kasih hadir bersama. Katie Baby, saudara Yasin, itu juga saudara Hashim Atan. Saudara, saya perlu mengingatkan bahawa ruangan ini, bicara ini adalah bicara politik. Dan matlamatnya untuk memberi pencerahan, memberi informasi kepada warga yang berkesempatan, yang mana yang sempat saya beri, saudara. Dan bila saya memberi pandangan atau pencerahan, kita mesti berpegang pada paksi, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Pada teman-teman yang menyantuni ataupun menyalin semula, melakukan editing, dimasukkan dalam mana-mana channel, saya tak marah, saudara. Tapi ingat, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan, kerana saya tak mampu untuk memantaunya satu persatu, saudara. Ya, saudara. Dan jika anda menghantar kiriman, gunakanlah bahasa yang baik dan gunakanlah medium saya ini, menggunakan bahasa-bahasa yang ada tertibnya, ada harmonisnya. Kerana kita adalah warga cinta damai, saudara. Baik, saudara. Itu peringatannya. Peringkat awal saya tentang saya memberi laporan tentang bagaimana keadaan cuaca kita. Kerana menurut laporan Jabatan Kajian Cuaca menyatakan bahawa ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di Kedah, iaitu di Bandar Baru. Di Pulau Pinang, iaitu di seberang Perai Selatan. Sementara di Perak, saudara, akan berlaku hujan dan ribut petir di kawasan Kerian, Larut, Matang, Selama, di Manjung, Perak Tengah, Kampar, Hilir Perak, Batam Padang dan Mualim, saudara. Hati-hati, saudara. Begitu juga di Terengganu, kabarnya di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Parang, Dungun dan Kemaman. Sementara di Pahang, saudara, di Kuantan dan Pekan. Selangor, nampaknya ada berlaku hujan, bakal berlaku ribut petir dan hujan lebat. Begitu juga di Wilayah Persekutuan, di Putrajaya, Negeri Sembilan, di Jelebu, Seremban, Port Dickson dan Kuala Pilah. Begitu juga di Jempol serta Tampin. Sementara di Sarawak, saudara, di Seri Aman, di Betong, Sariki, di Sibu, di Mukah, saudara, Bintulu, iaitu di Tatau dan Miri di Marudu. Sementara di Sabah, saudara, Pantai Barat, iaitu di Papar, di Penampang. Semua ini akan berlaku sehingga pagi besok, saudara. Jadi hati-hati anda yang tinggal di kawasan tersebut. Kerana, saudara, jumlah mangsa banjir di Kelantan, pagi tadi saya menerima laporannya, ia terus meningkat. Begitu juga di Terengganu, bagaimanapun menurut ada sedikit pengurangan. Sementara keadaan di Selangor dan Perak tidak banyak berubah, saudara. Di Kelantan terdapat sekitar 5,327 mangsa daripada 1,688 keluarga yang ditempatkan di 17 pusat pembinaan sementara setakat jam 9 pagi tadi, saudara. Petang ni mungkin meningkat lagi gamaknya, saudara. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat Pasir Mas, terdapat sebanyak 16 PPS dibuka, manakala di Tanah Merah terdapat 1 PPS yang beroperasi. Di Terengganu pula, mangsa ditempatkan di 10 PPS. Nampaknya ada berkurangan kepada 812 orang daripada 180 keluarga. Itu setakat jam 8 pagi tadi, saudara. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Terengganu memaklumkan
3 daerah yang terjejas ialah di Dungun membabitkan 583 mangsa, Marang 179 orang dan Stiu 5 orang. Di Selangor, saudara, portal info bencana menunjukkan 43 mangsa daripada 12 keluarga berada di 2 PPS pagi ini berbanding 39. Jadi itu sedikit peningkatan. Iaitu di Sekolah Rendah Agama Padang Jawa di Kelang. Terdapat 23 mangsa, manakala Sekolah Kebangsaan Parit Mahang di Kuala Selangor ada 20 orang. Saudara, di Perak hanya satu PPS beroperasi iaitu di Dewan Serbaguna Padang Tembak Teluk Intan menempatkan 89 mangsa dan 26 keluarga. Jadi teman-teman yang lain saya harap berhati-hati dan kita mendoakanlah agar hujan segera berhenti supaya teman-teman kita yang masih berlindung. Sebab saudara, kadang-kadang sekarang ni saya risau bila sahaja berlaku banjir, suasana alam lembap dan itu mudah meredak. Bagaimanapun alhamdulillah saya mendapat penjelasan daripada Menteri Penerangan, Menteri Komunikasi Saudara Fahmi Fadzil. Katanya bahawa tiada arahan, ini menyentuh tentang COVID-19, tiada arahan mewajibkan semua rakyat Malaysia untuk mendapatkan dos penggalak. Alhamdulillah. Selaku jurucakap Kerajaan Perpaduan, katanya Kementerian Kesihatan buat masa ini hanya menggalakkan pengambilan dos penggalak ketiga vaksin tersebut. Jadi katanya ada sedikit salah faham menurut Saudara Fahmi Fadzil apabila ada media sosial melaporkan bahawa kerajaan akan memaksa. Tidak ada katanya. Alhamdulillah. Beliau juga bagaimanapun telah bertemu dengan Menteri Kesihatan, Datuk Zulkifli, supaya beliau membuat kenyataan dan petang tadi, pukul 4 petang tadi saudara. Menurut Datuk Zulkifli tidak ada paksaan. Bagaimanapun terdapatlah 5 strategi untuk mengawal COVID-19. Katanya selaku Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata strategi pertama ialah pengesanan awal kes COVID. Kedua, pemerkasaan komuniti melalui amalan TRIS, Test, Report, Isolate, Inform dan Seek. Sementara strategi ketiga, pemantauan atas fasiliti kesihatan. Dan strategi keempat, pemerkasaan komuniti melalui komunikasi risiko yang berkesan. Dan strategi kelima, pendigitalan sistem kesihatan dalam pengurusan. Itu keadaannya saudara. Alhamdulillah. Bagaimanapun saudara, saya mendapat laporan di Johor. Sebagaimana saya katakan, di Johor nampaknya menurut Esko Kesihatan bahawa Johor menunjukkan peningkatan yang agak ketara yang mendadak dalam tempoh beberapa bulan kebelakang ini. Jumlah keseluruhan dan beberapa bulan ini kata Esko ni adalah 401,000. Menurut Pengurusi Jawatankuasa Kesihatan dan Perpaduan Johor, Ling Tian Sun, dia kata jumlah tersebut sebanyak 358,803 merupakan jangkitan tempatan dan 3,083 merupakan import. Ini sepanjang beberapa bulan kebelakangan inilah. Di daerah Johor Bahru merekodkan kumulatif tertinggi sebanyak 1,995. Diikuti Keluang 524, Kulai 487 dan Batu Pahat 355 kes. Jadi teman-teman yang tinggal di daerah tersebut berhati-hati dan lakukanlah penjarakan sosial serta bila keluar rumah pakailah pelitup muka. Itu yang paling penting. Dan bila balik rumah, basuh tangan, bersihkan diri, barulah kita jumpa keluarga kita. Yang Rabunan Pasarat, terima kasih hadir dari Senaling, Kuala Pilah, Kapten Bersara Senain. Terima kasih Saudara Muhammad Adli Abdullah, Puan Nurhati Yati, Saudara Mat Spana Jaya, salam. Saudara Maruzik Yasid, begitu juga Puan Amelia, Saudara Putra Rahimah, Wan Muhammad. Saudara yang tak sempat saya santuni, saya cuba santuni sikit-sikit lah. Saudara. Baik, saudara. Usai laporan banjir tentang COVID, saya nampak gayanya menurut kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Abang Mat Sabu. Dia kata isu beras tempatan yang dibangkitkan selama ini nampak gaya katanya ada sedikit reda. Kerana pihak Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melakukan beberapa langkah bagi memastikan bekalan beras ini mencukupi. Ya, saudara, termasuklah katanya sekarang ini sudah pun musim tuaian sudah pun bermula. Dan insya-Allah ia akan disusuli dengan proses penghilangan
nampaknya menurut Datuk Seri Mohamed Sabu semakin redalah isu bekalan ni. Tapi cuma sekarang ni punca beras kita tidaklah mencukupi kerana tahap sara diri. Kita dapat baru 65% dan terpaksa masih lagi bergantung daripada beras-beras yang diberi daripada luar negara. Bagaimanapun MADA atau Lembaga Kemajuan Pertanian baru saja menuai padi. Pada itu beliau kata isu bekalan makanan sentiasa ada seperti yaumul qiyamah, yang tiada kesudahan. Menurut saudara Datuk Mat Sabu, dia kata soal keterjaminan makanan yang tidak akan terhenti akan sentiasa ada. Dah selesai usaha ini beras, tiba-tiba sekarang ni bawang pula. Apabila kerajaan India menghentikan penghantaran ataupun ekspor bawang, jadi benda ini akan berterusan. Bagaimanapun menurut Abang Mat Sabu, bahan makanan tersebut akan diimport. Kita cari alternatif. Kalau tiada daripada India, kita import daripada Pakistan, kita import daripada China. Tapi masalah kadang-kadang harga je tak dapat tetaplah. Harga ini harga. Macam mana kita bukan dalam negeri, kita import. Jadi import terpulanglah harga pasaran dunia saudara. Bagaimanapun Saudara Muhammad Adli Abdullah dia kata jangan ada knockdown. Memanglah jangan ada lockdown kata Muhammad Adli. Mudah-mudahan. Saya seriau juga bila tadi bila Menteri Kesihatan memanggil sidang media. Alhamdulillah. Jangan ada lockdown. Letih kita saudara kalau ada lockdown tak boleh cari rezeki. Baik saudara, itu sementara yang sempat saya laporkan. Bagaimana kedudukan di Gaza saudara? Dan sebelum tu tadi, awal pagi tadi, Duli Yang Mulia Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Billah Shah berkenan menyempurnakan pemukusan penghantaran bantuan kemanusiaan Op Ehsan untuk rakyat Palestin di Gaza, di iSecure Mas Cargo di lapangan terbang saudara. Alhamdulillah saudara. Seperti baginda tiba di sekitar KLIA jam 11.50 pagi tadi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk melihat sendiri jumlah makanan, perubatan dan bekalan yang kita hantar ke Gaza untuk membantu warga Palestin. Menurut Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau selaku pengerusi saudara, dalam ucapannya beliau berkata beliau mewakili seluruh rakyat Malaysia menjunjung kasih atas keprihatinan Duli Yang Mulia Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong yang mendalam terhadap situasi kemanusiaan di Gaza. Kita biasa dengar saudara bagaimana Duli Yang Mulia Seri Paduka Permaisuri Agong berucap di dalam 2 minggu lepas saya tak silap saya berucap di Turki. Baginda juga menggesa agar segeralah ditamatkan peperangan kerana peperangan di Gaza itu banyak mengorbankan kanak-kanak dan wanita. Malahan keprihatinan Seri Paduka Baginda merupakan cerminan dan semangat kemanusiaan Malaysia, kata Sri Zahid Hamidi, atas kesengsaraan yang sedang membadai rakyat Palestin. Sebab itu, menurut Datuk Sri Zahid, dia kata Patik dan seluruh rakyat Malaysia menjunjung kasih titah tuanku yang menzahirkan rasa duka cita dan kesal atas tindakan Amerika Syarikat menggunakan kuasa veto menolak resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menggesa gencatan senjata antara rejim Zionis terhadap Palestin baru-baru ini. Jadi, menurut Zahid Hamidi, titah tuanku menjelaskan bahawa Malaysia amat bimbang dengan krisis kemanusiaan yang begitu dahsyat berlaku di Gaza, katanya saya. Saya untuk pengetahuan penerbangan bantuan kemanusiaan menggunakan pesawat A330-200 Mas Cargo melibatkan muatan barangan secara sebanyak 60 tan, iaitu 35.57 tan barangan perubatan, 6.62 tan makanan sedia dimakan, 4.35 tan barangan keperluan bayi dan 13.46 tan persiapan untuk musim sejuk. Ini termasuklah tilam, selimut dan juga kit bagi wanita. Semua ini adalah merupakan sumbangan daripada pelbagai pihak termasuk barangan perubatan dari Kementerian Kesihatan dan juga dana-dana daripada awam yang sama-sama sanggup menderma dan sebagainya. Ya, saya juga mengucapkan tahniah kepada Sri Zahid kerana mampu melaksanakan tugas dengan baik. Baik, saudara, di Gaza saya mendapat laporan bahawa tentera Israel masih lagi menyerbu itu sebuah hospital di utara Gaza. Walaupun gencatan senjata telah pun diputuskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
Al Jazeera Arabic melaporkan jentolak Israel turut meranapkan kemah yang digunakan mangsa yang tercedera yang berlindung di luar hospital Kamal Adwan, dan kebanyakan mereka telah pun dibunuh oleh rejim Israel. Jadi sebab itu pembunuhan beramai-ramai yang kejam dan amat mengerikan dilakukan oleh rejim Israel sewajarnya dikutuk oleh seluruh dunia. Dan kita mewakili warga negara kita, tetap kita bersolidariti untuk menzahirkan amarah kita, kebencian kita yang teramat terhadap kezaliman dan kerakusan rejim Zionis, pimpinan Benjamin Netanyahu yang menghirup darah warga Palestin tanpa henti sejak 7 Oktober lalu, saudara. Laporan demi laporan kita terima, saudara, bagaimana tentera-tentera Israel, komandonya melakukan ledakan bom dan sebagainya. Mereka tiada langsung hati perut, saudara. Tidak ada perasaan. Moga Allah SWT melaknatilah manusia bernama Benjamin Netanyahu dan rejim-rejimnya. Sebab saudara, hari ini saya mendapat laporan bagaimana apabila truk-truk makanan yang dihantar ke Gaza melalui negeri Mesir dan sebagainya, saudara, belum pun sempat masuk ke kawasan Gaza, ia telah diserbu oleh penduduk-penduduk Palestin yang kelaparan, saudara. Tak sempat nak hantar, maka truk-truk itu ditahan, semua melakukan bukan rompakan, tetapi dah tak ada makanan. Begitulah keadaannya. Menurut agensi bantuan pelarian Palestin, itu UNRWA, susulan buatan hampir mustahil lah bagi truk bantuan kemanusiaan untuk meneruskan penghantaran kepada penduduk yang dilanda masalah kekurangan makanan. Sekarang ni sudah timbul musim sejuk pula sekarang, saya. Makanan tak ada. Dan kita melihat bagaimana warga Palestin terkapai-kapai, tak ada makanan. Saya ada juga lihat dalam kiriman video teman-teman bagaimana anak kecil bawa periuk kosong, saya. Tadah periuk ke sana, tadah periuk ke sini, tak ada pun makanan. Dan bila saja diisi sedikit ke kacang saja dengan macam kuah sikit, dia berlari bawa pada mak dia. Saya sampai menitikkan air mata, saya melihat anak-anak kecil yang tidak berdosa, yang kelaparan, menadah tangan, mengharapkan ada simpati. Dan kita warga dunia harus simpati pada anak-anak ni. Mereka tidak berdosa, saudara. Maka dunialah yang berdosa kerana mengizinkan kezaliman yang dilakukan oleh rejim Zionis. Saudara lihatlah, saudara, mayat bergelimpangan, dan sebab itulah kita harus mendakwa, dunia harus mendakwa rejim Zionis Israel ini tanpa henti, saudara. Aduh, saya bila melihat gambar-gambar begitu tak mampu saya untuk berbicara soal Gaza, saudara. Sedih sangat. Dan bersamalah kita berdoa agar musibah yang dialami oleh warga Gaza, warga Palestin di sana tidak menjangkit pada kita. Sebab itu saya katakan, saudara, puncanya adalah perbalahan sama sendiri. Warga Arab berbalah warga Arabnya. Negara-negara Arab tidak bersatu padu untuk meleraikan kezaliman yang dilakukan oleh Palestin dan Zionis terhadap warga Palestin. Kalau mereka bersatu, saudara, sama ada Emirat Arab bersatu, Mesir, Iran, Qatar, Jordan, Turki, kalau semua bersatu, saya rasa Israel tidak mampu, tidak mungkin berani melakukan sebarang tindakan. Malahan saya berkeyakinan orang belakangnya macam Amerika, Inggeris, sebagainya, mereka juga tidak mungkin mampu untuk campur tangan. Tetapi kerana perbalahan, buat masing-masing tak tahu, maka akhirnya warga Gaza, 2 juta warga Palestin dalam keadaan yang tidak menentu kehidupan mereka. Anak-anak kecil mengalami masa yang cukup gelap. Isteri-isteri, wanita-wanita juga yang terbunuh, rumah hilang, kota yang dulu cukup indah di Palestin, saudara, sudah ranap sama sekali. Sama-samalah kita berdoa, saudara, agar apa yang berlaku di Gaza itu tidaklah berada dengan kita, tapi ingat, saudara, kesan perbalahan sesama sendiri, maka saya katakan selalu, bumi dipijak milik orang, saudara. Itu keadaannya. Sebab itu Rabuddin Pasar kata rakyat disarankan untuk memastikan segala prosedur kesihatan demi kesihatan bersama. Kita saling ingat mengingati, saudara. Baik, saudara. Dari Palestin kita pergi seketika ke Tokyo, sebab hari ini hari yang ketiga, saudara, Yang Muhammad Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di Jepun. Itu beliau menghadiri persidangan Jepun dan negara ASEAN. Dan alhamdulillah
Menurut Sir Anwar Ibrahim, hasil daripada kehadiran lawatan, ini lawatan pertama beliau ke negeri Jepun, ke Tokyo, saudara. Hasil lawatannya bahawa pelabur-pelabur daripada Jepun bersetuju untuk membawa pelaburan datang ke negara kita. Jumlahnya setakat ini yang ditandatangani sewaktu di Jepun, di Tokyo adalah 6.56 bilion, saudara. Dan saya rasa kalau gitu keadaannya Datuk Seri Anwar Ibrahim kena selalulah melawat negara-negara lain sebab Jepun dapat 656 bilion. Bagaimana negara China dulu pergi ke tengah China dapat 160 bilion. Jadi inilah kesan lawatan Perdana Menteri yang orang duk kata macam-macam, saudara. Jadi katanya apa, nilai keseluruhan pelaburan Jepun setakat ni, saudara, yang datang waktu Perdana Menteri ni datang bertemu dengan Sultan Ibrahim. Kemudian ada juga pemimpin mereka datang bertemu dengan counterpart ataupun menteri-menteri yang lawatan persahabatan. Setakat ini sudah pun mencecah angka 30 bilion ringgit Malaysia. Mudah-mudahan tahun 2024 ini banyak lagi lah pelaburan akan masuk ke negara kita. Tahniah Datuk Seri Anwar Ibrahim, laksanakan tugas yang baik. Cuma setara dalam keadaan begitu, saya cuma bimbang. Semalam saya dah bercakap, cuma hari ini ramai lagi teman-teman yang minta saya memberi ulasan. Bagaimana keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur apabila Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tun Mahathir. Kemarin saudara, minggu lalu dalam keputusan sebulat suara berkata panel hakim berpendapat bahawa Seksyen 498 Kanun Keseksaan yang mensabitkan kegiatan jenayah lelaki yang menggoda isteri orang itu katanya tidak berperlembagaan. Ini yang agak memeranjatkan kita. Saya pun semalam pun saya dah beritahu. Sebab bila kata tak berperlembagaan, apakah perlembagaan yang sedia ada? Katanya Seksyen 498 hanya memberi hak bersuami untuk bergantung kepada peruntukan itu dengan mengenepikan semua hak isteri. Jadi kalau itu mau dilakukan, mau perubahan tentang perlembagaan, maka perlulah dibawa ke Parlimen. Jadi Datuk Seri Azalina perlu mengkaji semula. Apakah perlu kita melakukan rombakan ataupun pembetulan dalam ini perlembagaan, saudara. Ini undang-undang. Sebab memanglah mahkamah ni dia tugasnya adalah untuk mentafsir undang-undang. Yang tukang buat undang-undang adalah Parlimen. Semalam saya dah bagi tahu, saudara. Jadi ini menimbulkan keresahan. Sebab sebenarnya kalau tak salah orang lain mengganggu isteri orang, ini undang bencana rumah tangga ni saya rasa. Bagaimanapun kita mengharapkan agar Datuk Seri Azalina dapat mengeluarkan kenyataan dan pandangannya ataupun mungkin dalam persidangan Parlimen yang akan datang dapat dibahaskan apakah undang-undang tersebut perlu diketepikan atau dipinda. Itu keadaan saya. Dalam waktu yang sama semalam juga saya dah kata, ini satu hal lagi saya. Orang datang ke negeri kita, dia buat onar, dia memfitnah. Kalau setakat fitnah kita tak apa juga saudara. Ini dia memfitnah baginda Permaisuri negeri Terengganu. Apabila pengasas Sarawak Report, Claire Riu Custom. Semalam saya dah bagi tahu bagaimana yang dilaporkan oleh Tuan Carlos. Dia minta supaya rakyat beri derma. Saya kata ini tak patut. Kau dah datang sini, kau buat onar pada negeri kami. Kamu kata permaisuri kami, sekarang kamu nak rakyat menderma untuk kamu membayar denda. Ini tak mungkin, saudara. Inilah keadaannya kadang-kadang mereka yang orang yang disantuni, yang disokong oleh pembangkang, bila dah keadaan terpijak, dalam keadaan sekarang ni dia terdedah pada hukuman. Dia kena bayar sejumlah, dia nak kumpul sejumlah 75,000 pound. Iaitu sekitar RM446,964. Bila dah tak ada duit, minta pada rakyat. Saya rasa rakyat Malaysia tidak sepatutnya bersimpati. Kerana yang dicerca, yang difitnah adalah permaisuri. Dan bila permaisuri, Sultanah Negeri Terengganu ambil tindakan, tiba-tiba nak merayu rakyat. Tidak mungkin, saudara. Bagi saya jawapannya cercaan lah ataupun padan ke muka lah, saudara. Sebab dia menyentuh benda-benda yang tak sepatutnya sentuh. Baik, saudara. Ini cerita tentang rekayasa, tapi bagaimana pula heboh 3-4 hari lepas, saudara. Yang sehinggakan yang amat-amat Perdana Menteri dan Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa caput tangan. Apabila masih lagi isu
yang berbau resis masih lagi diledakkan. Bila Lim Kit Siang di London mengatakan bukan Melayu boleh juga menjadi Perdana Menteri. Memanglah tidak tercatat dalam perlembagaan saya. Tapi sebagaimana tegas dan Saudara Ibrahim, dia kata cadangan pilihan perlembagaan itu hanyalah sekadar untuk mengapi-apikan. Kita rakyat yang hidup dalam harmonis tak sepatutnya melihat perkara tersebut. Sebab kita terjamin secara undang-undang, perlembagaan negara kita walaupun tidak menyebut semestinya Melayu itu jadi Perdana Menteri, tapi kita masih lagi terikat dengan kuasa Duli Yang Maha Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu. Ini tak boleh diubah, saudara. Jadi janganlah mengapi-apikan supaya orang membenci antara sesama lain. Malah masalahnya kadang-kadang kita ni takut sendiri, ditakut-takutkan. Sedangkan benda ini tak boleh berlaku, saudara. InsyaAllah. Sebab itu kata Saudara Ibrahim, sarana untuk dipindah perlembagaan persekutuan bagi membataskan Perdana Menteri pada orang Melayu saja, tidak wajar kita. Jangan kita usik benda-benda begitu. Saudara, katanya orang yang melontarkan pandangan itu, dia kata mereka cuma melaga-laga kaum Melayu saja. Itu saja. Dan sebab itu kata Saudara Ibrahim, carilah modal lain. Bagaimana nak bermain politik. Saudara, sementara itu saudara dalam waktu yang sama, itu isu tentang jawatan Perdana Menteri. Tiba-tiba meledak pula apabila pengurusi DAP Wilayah Persekutuan, Tangkok Wat, tiba-tiba dia minta pula agar kerajaan melaksanakan pilihan raya pihak berkuasa tempatan di Bandaraya Kuala Lumpur. Ini disanggah oleh Datuk Seri Datuk Mustafa Yaakob selaku Siswa Agung veteran UMNO. Beliau mengatakan dia tak sepatutnya. Jadi ketetapan yang ada. Jadi soalnya sekarang ni Datuk Seri Mustafa kata saya pun bersetuju saya bahawa pimpinan tertinggi dalam DAP harus menyedarkan warganya, ahli-ahlinya supaya tidak terus bermain dengan api. Kita dah cukup harmonis dalam kerajaan perpaduan. Jadi apakah masalah yang ada dalam kepimpinan DAP itu mahu menghancurkan harmonis yang sedia ada. Kita tahu sekarang ni pun saudara Anthony Loke seolah-olah dicuba ataupun mahu dijatuhkan imejnya. Konon-kononnya tidak bersifat sebagai macam pemimpin terdahulu memperjuangkan untuk satu bangsa saja. Sebab sifat ataupun cara Anthony Loke menangani kepimpinan dalam DAP, dia begitu harmoni. Dia tidak mahu meneruskan perbalahan sesama parti. Jadi Datuk Seri Mustafa Yaakob dia kata sewajarnya lah ditegur. Kerana ini keadaan tak sepatutnya. Kalau kita nak adakan pilihan raya, tempatan, ini tuntutan dari dulu. Cukup-cukuplah mereka bermain dengan api. Saya tak setuju. Sebab itu pemuda UMNO pun dah bangkit, saudara. Kerana menurut saudara Dr. Dr. Muhammad Akmal. Kata Dr. Muhammad Akmal, dia kata tuntutan DAP Wilayah Persekutuan mahukan kerajaan mengembalikan semula pilihan raya pihak berkuasa tempatan di peringkat wilayah Kuala Lumpur adalah sesuatu yang sudah dianggap melampau. Jadi sepatutnya dia kata kabinet menolak tuntutan tersebut. Saudara, jadi memanglah Tangkok Wat ni dulu lagi dia sealiran dan sewaktu dengan pimpinan Lim Kit Siang dan sebagainya. Sekarang benda dah selesai dah. Sebab itu Ketua Pemuda nampak gayanya dia tangkas bangun untuk menyedarkan pimpinan DAP. Jangan bermain dengan api perkauman. Negara perlu dibangunkan dengan keharmonian, kestabilan politik. Jadi cadangan untuk mengadakan pilihan raya PBT ini, kata Dr. Akmal, adalah sesuatu yang boleh mencetuskan situasi yang tidak harmonis di kalangan pimpinan kerajaan perpaduan. Jadi ini perlu dihentikan sebarang provokasi yang sebegini. Ia seolah-olah sengaja diadakan. Saya cukup-cukuplah kita menghadapi permasalahan perkauman, saudara. Baik, saudara. Sebab itu, semalam saya nampak bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Sabu selaku Presiden Parti Amanah, waktu dia merasmikan persidangan Pergerakan Pemuda Amanah,
Mak Sabu dia mengingatkan supaya dia minta supaya UMNO kembali kuat untuk menarik perhatian, menarik sokongan warga bangsa Melayu. Kenyataan itu agak menarik perhatian lah warga, anak-anak muda di kalangan Amanah supaya jangan menyerang parti UMNO, sebab dia kata UMNO perlu diperkukuhkan. Parti Melayu terbesar itu perlu diperkukuhkan bagi memastikan usaha kerajaan perpaduan untuk menarik pengundi Islam, khususnya negeri yang dikuasai oleh pembangkang. Jadi katanya tidak pernahlah sebelum ni saya bercakap minta UMNO kuat katanya. Agak lucu juga saya, tapi inilah realiti politik. Dulu memanglah lunyai juga kita kena balun. Tapi sejak berada dalam kerajaan perpaduan, Datuk Seri Mat Sabu dia minta supaya kedudukan UMNO ini diperkukuhkan. Terima kasih Pak Mat. Jadi tak payah lepas ini kita balas sama sendiri. Sebab dia katanya pemuda, wanita ataupun warda, wanita muda amanah seharusnya turun bersama-sama untuk membantu UMNO meyakinkan rakyat bahawa UMNO sebagai parti terbesar orang Melayu wajar disokong. Saya itu keadaannya apa yang saya dapati dalam kedudukan sebab Amanah sedang dalam proses pemilihan kepimpinan mereka, saudara. Baik, saudara. Dari Kuala Lumpur, dari Melaka, kita pergi ke seberang negeri bawah Bayu. Timbul pula, saudara, sebab habis saja hari ini berapa bulan 18, tinggal 12 hari lagi, saudara. Lepas 12 hari kita masuk tahun 2024, maka nampak gayanya saya melihat bahawa perkembangan politik negeri bawah Bayu di Sabah dah mula panas balik. Apabila saya melihat bagaimana kepimpinan UMNO, kepimpinan warisan di Kota Kinabalu nampaknya sudah ada macam mau bercantum. Tapi bagaimanapun, menurut Ahli Majlis Tinggi UMNO, Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan, katanya apa yang dipersetujui oleh kepimpinan UMNO Sabah untuk mengadakan perbincangan awal dengan semua parti begitu, tapi belumlah sebagai satu benda yang muktamad. Usaha itu dipersetujui pada kemungkinan kepimpinan bahagian UMNO Sabah bersama barisan kepimpinan tertinggi UMNO Pusat baru ini. Tujuannya adalah untuk melihat dan menilai serta menimbang parti mana yang boleh jadikan rakan kerjasama dalam pilihan raya negeri Sabah. Jangan lupa, saudara, UMNO mengalami pengalaman yang cukup pedih apabila dikhianati. UMNO di bawah pimpinan Datuk Bung Mokhtar dikhianati oleh parti PBB. Sebelum pilihan raya berjanji pengaturan sama-sama kamu dapatkan ni sekian banyak kursi, tapi bila tiba saja masa pilihan raya di negeri Sabah, UMNO dikhianati. Melalui pengalaman silam inilah Datuk Abdul Rahman Dahlan mengingatkan bahawa memang kita boleh bekerjasama dengan warisan, tapi harus berhati-hati. Sebab kerjasama antara warisan dan UMNO Sabah bagaimanapun, sebab warisan dia tidak berada dalam kerajaan pimpinan Datuk Haji G, saudara. Tetapi menurut Timbalan Sisa Gabungan Rakyat Parti Rakyat Sabah, JRS, Datuk Armizan Muhammad Ali, bahawa pimpinan parti itu tidak seharusnya melihat bahawa kerjasama antara UMNO dengan warisan ini akan menggugat kerajaan persekutuan. Tidak. Di persekutuan beza sikit dengan kerajaan negeri di Sabah. Sebab di Sabah antara UMNO tidak menyertai gabungan rakyat Sabah. Jadi bila dia bekerjasama dengan warisan, maka tidak boleh dilihat macam mana berlaku di persekutuan ataupun di peringkat federal. Jadi sebab itu saya melihat bahawa agak menarik kedudukan politik di Sabah masa-masa yang mendatang dalam masa sebulan 2 bulan. Saya ada Tasha Jaina, orang Melayu sekarang dah gila katanya. Puan Rahidah, mereka tak lupa bila Syamuddin pujuk pimpinan UMNO parti keluar parti. Jadi janganlah ulangi perkara tersebut. Ini berlaku di Sabah, ya, Saudara Rashidah. Menurut Saudara Rajab Badarudin, perkongsian kuasa kerajaan madani harus diteruskan. Lebih baik jadi kerajaan yang mentadbir daripada menjadi pembangkang. Benar, Saudara. Sebab saya melihat begini sebab kita akan mengalami pilihan raya di Sabah. Kabarnya tahun 2024, walaupun
sampai tahun 2025. Tapi saya dipahamkan bahawa pilihan raya di negeri Sabah itu bakal diadakan 2024 katanya. Sebab itu, menurut Siswa Agung UMNO, iaitu Datuk Seri Ashraf Wajidi, dia kata UMNO setakat ini masih belum membuat keputusan muktamad berhubung kerjasama dengan parti warisan dalam pilihan raya negeri Sabah. Jadi selaku Siswa Agung, Datuk Ashraf Wadusuki berkata, hasrat kerjasama sekadar dinyatakan oleh Presiden Warisan, Datuk Seri Syafidin Abdal, dan UMNO masih ada banyak masa untuk membuat keputusan, katanya. Jadi kita perlulah melakukan apa-apa saja keputusan itu secara musyawarah, kata Saudara Datuk Ashraf Wajidi. Beliau sekarang ni tengah berusaha mengumpul bahan-bahan, sebab jangan lupa saya, UMNO bersama-sama dengan Menteri Ekonomi Saudara Rafizi sedang merangka garis kerja untuk menganjurkan Kongres Ekonomi Bumiputera yang dijangka penghujung bulan Januari ataupun awal bulan Februari 2024. Jeda waktunya tak lama dah. Tinggal lebih kurang dalam 3-40 hari je lagi saya. Dan sebab itu sekarang ni Datuk Seri Ashraf itu sibuk mengadakan perjumpaan dengan peringkat akar umbi untuk mencari kaedah bagaimana untuk memperbaiki kedudukan ekonomi Bumiputera dan rakyat di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Keadaannya saya. Saya setuju bahawa sekarang ni memanglah dalam keadaan sekarang ni banyak orang bertanya pada saya tentang Datuk Seri Najib. Saya tak boleh nak jawab sekarang. Saya sebab pembicaraan masih berjalan. Saya susahlah untuk kita untuk menyatakan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Cuma saya mengharapkan bahawa terpulanglah pada mahkamah dan juga bawah kuasa Duli Yang Mohutan Agung. Itu saja. Dan saya harap jangan ada tekanan, ada paksaan pada kita. Sebab saya tengok tadi ada ni. Dia kata sekarang ni pun desak supaya kita menyokong perjuangan untuk pembebasan Datuk Seri Najib. Itu Rosman Idris. Saya kata desakan jangan berupa paksaan. Itu saja saya. Kembali pada Kongres Ekonomi, saya nampak Datuk Seri Wan Rosdi, itu Yang Amat Datuk Seri Wan Rosdi merupakan pemimpin paling awal yang menyelar kenyataan Senator Datuk Seri T. Lian Ke yang kalah dalam pemilihan parti MCA. Jadi menurut Datuk Seri Wan Rosdi, dia kata kenapa hanya Kongres Ekonomi Bumiputera yang dipertikaikan oleh T. Sedangkan banyak perkara, banyak Kongres Ekonomi kaum-kaum lain, Dewan Perniagaan dan persatuan-persatuan berasaskan kaum wujud dan ianya tidak pernah dipertikaikan oleh bangsa Melayu. Itu benar kenyataan Datuk Seri Wan Rosdi. Nampak agaknya beliau menyanggah kenyataan yang dibuat oleh Senator Datuk Seri T. Lian Ke. Beliau merupakan mantan naib Presiden MCA. Dia kalah pada itu. Jadi sekarang ni dia bermain pula dengan api perkauman pula. Jadi sebab itu dia kata, sudahlah memainkan isu Bumiputera. Tak perlu jadi champion isu yang tidak perlu. Yang herannya bukan DAP sekarang ni, tapi MCA pula yang cuba mengusik perasaan orang Melayu. Saya nampak berdasar daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi selaku Menteri Besar Pahang dan naib Presiden UMNO. Nampaknya begitu jelas. Katanya lihatlah dengan mata kepala dan mata hati. Ramainya pemimpin-pemimpin parti Melayu dah jadi macam orang gila. Tak ketahuan. Jadi ini semua lain adalah percaturan politik, saudara. Kita harus berhati-hati. Saudara, saya nak menjelaskan juga, saudara, selain daripada kenyataan Datuk Seri Dr. Wan Rosdi ini, kita harus memerhati macam mana situasi politik negara kita, saudara. Sejak tahun 2018, apabila UMNO ditumbangkan, kita sama Melayu ni dah berbalah tanpa henti. Belum ada noktahnya. Parti-parti Melayu bercempera, bergaduh sama sendiri. Sedangkan kita harus berusaha untuk menggembeling ekonomi warga bangsa kita. Saya, politik Malaysia dalam keadaan tak tentera. Sana sini kita melihat bagaimana keluh kesah, gundah gulana, saling tuding menunding antara satu sama lain. Jadi sebelum ini, saudara, sebelum UMNO ditumbangkan, tak ada masalah sangat. Memang ada lah. Tetapi bila dah UMNO ditumbangkan daripada tahun pilihan raya 2018, sampai saat ini, saudara, masih belum berhenti.
Tunding-menunding, caci-mencaci, cerca-mencerca. Dan saya mengharapkan cukup-cukuplah. Cukup-cukuplah. Kita ada agenda masa depan orang bangsa kita. Sampai bila kita nak berbalas, saudara? Soalnya kita dengan parti-parti yang lain, terutama parti bukan Melayu. Saya nak berjelaskan, saudara. Jangan kita risau, UMNO tidak akan berkongsi, bersetuju dengan sebarang pandangan yang mahu menjatuhkan maruah dan martabat bangsa. UMNO berpegang pada apa yang ada dalam perlembagaan. Walaupun, saudara, kadang-kadang kita melihat dalam perlembagaan itu apa-apa pun terpulang kepada persetujuan dan kelulusan di kalangan 222 ahli parlimen di Dewan Rakyat. Tetapi ini tidak semestinya boleh menjadi ketetapan yang boleh dilaksanakan. Sebagaimana menurut Dr. Sri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO, katanya bahawa agama Islam sebagai agama rasmi tidak akan kita tolerate. Ini tidak akan, kalaulah mungkin dia kata ada sampai waktunya, kerana ramainya daripada 222 ahli parlimen itu mengatasi warga bangsa kita. Mereka nak merubah perlembagaan sebagai UMNO agama Islam itu agama rasmi nak diubah. Tidak mungkin ia akan dapat lakukan kerana ia tidak mendapat restu daripada Majlis Raja-Raja Melayu. Ia tak boleh diubah, saudara. Begitu juga dengan hak keistimewaan Raja-Raja Melayu. Selaku Presiden UMNO, Datuk Zahid Hamidi mengatakan berulang kali beliau tetap akan mempertahankan biarpun ketitisan darah terakhir. Begitu juga dengan hak keistimewaan orang Melayu, hak keistimewaan warga Bumiputera. Ini juga merupakan perjuangan yang tidak akan kita kompromi dalam apa keadaan. Saya berkali-kali berbual dengan Datuk Zahid, ada masanya saya pergi ke tingkat 38, bertanya dengan beliau tentang masa depan UMNO. Dia kata, bab yang ini kita tak boleh tolerate. Pertama, agama Islam. Ini kita akan pertahankan. Yang kedua, hak istimewa Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, hak keistimewaan orang Melayu dan juga Bumiputera. Yang keempat, bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Dan yang paling penting yang kelima, tentang peristiharaan darurat. Itu adalah kuasa mutlak Raja-Raja Melayu. Orang lain jangan cuba-cubalah nak campur tangan, nak usik. Kononnya mengabui mata dan fikiran rakyat. Kononnya bahawa parlimen itu kalau mereka ramai, maka perkara-perkara yang saya sebut tadi boleh ubah. Tidak pasti, saudara. Tidak mungkin boleh berlaku. Ya, Saudara Azizul Abdul Hamid, saya setuju. Cukuplah, dia kata, Tun Mahathir, Tan Sri Muhyiddin, Perikatan Nasional Bersatu, PAH ni, menikam UMNO sebelum ni. Cukuplah. UMNO tidak mungkin lari daripada perjuangan asalnya, dulu, kini dan selamanya. Kalaupun kita tewas dalam pilihan raya, tapi kita takkan redha melihat secara agama Islam ini dipertikaikan. Kita tidak akan bersetuju kalau hak istimewa Raja-Raja Melayu cuba dipecah-cai. Kita tidak akan berkompromi dengan pihak-pihak yang cuba merobek hak keistimewaan orang Melayu dan hak keistimewaan Bumiputera. Sebab itu kita menganjurkan Kongres Ekonomi. Kita juga tidak akan berkompromi sama sekali dengan sebarang elemen untuk menjatuhkan imej bahasa Melayu. Sebab itu kita menyokong sepenuhnya tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membuat keputusan bahawa semua surat menyurbat kerajaan, tiap-tiap jabatan kerajaan yang berurusan dengan orang ramai di negara ini mesti menggunakan bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Kalaulah rakyat atau syarikat swasta di negara ini berurusan dengan kerajaan menggunakan bahasa Inggeris, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kata kena ditolak. Begitulah secara keakraban antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Datuk Zahid. Ini adalah tentang natijah perjuangan bangsa. Tapi orang pertikaikan macam-macam. Apa yang dilakukan jelas, saudara. Jelas. Kita mewujudkan 3R. Raja-Raja Melayu, agama Islam, resis ataupun bangsa, kita akan pertahankan. Saya mengharapkan janganlah ada sebarang usaha untuk merobek atau memisahkan kerjasama antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Datuk Seri Zahid selaku Presiden UMNO. Jangan cuba-cubalah untuk menggerhanakan. Tidak akan tercapai, saya. Jadi sebab itu saya nak mengingatkan pada warga kita bahawa perjalanan UMNO di bawah kepimpinan Zahid Hamidi bersama dengan
perjalanan Parti Keadilan Pakatan Pengajian Perpaduan di bawah pimpinan Seri Anwar Ibrahim sejalan seia sekata. Kata orang Sarawak je, segulai sebelanga, bukan begitulah saudara. Saya agak menarik juga dalam keadaan begini. Apabila ada orang mempertikaikan bahawa kononnya bahawa mereka sekarang ni sudah menguasai beberapa negeri. Benar saudara, penguasaan beberapa negeri boleh. Tetapi tidak boleh merosakkan perlembagaan dan undang-undang yang sedia ada saudara. Sebab itu Saudara Rosman Irin kata, marilah bangsa Melayu kita kembali bersatu semula dengan UMNO seperti sebelum PRU 14. Kita buka minda dan celikkanlah mata dan kita bandingkan negara. Apa yang berlaku? Dulu lagi saya dah cakap saya, negara kita ni kalau UMNO tidak ada dalam kerajaan, jadi macam-macam bercempera. Alhamdulillah sekarang ni UMNO tenang saya. Sama-sama dengan pimpinan Datuk Seri Mak Hassan sebagai timbalan Presiden. Beliau juga seia sekata dengan Presiden UMNO. Tapi banyak orang baru saja dilakukan perubahan kabinet. Mula buat ona kononnya antara Zahid dengan Mak Hassan ini ada masalah. Tak ada saya ingin menafikan tidak ada. Malahan keberadaan Datuk Seri Mak Hassan menjadi Menteri Luar itu adalah untuk menyantuni negara di tahap yang lebih gemilang. Kerana Datuk Seri Mak Hassan ini beliau ada latar belakang korporat. Jadi bila sekarang ni negara sedang mencari pelabur-pelabur dari negara luar, ekonomi dunia, dan inilah akan disantuni sebagai Menteri Luar. Bukan hanya Menteri Luar jalan-jalan saja, tidak. Jadi sebab itu satu keputusan yang tepat. Dan keharmonian dalam UMNO, saudara, saya nak bagi tahu, jangan sebarang usaha dilakukan. Saya tahu adalah orang tertentu dalam majlis tinggi yang cuba melakukan onar. Tapi kalau mereka bersikap demikian, tak sampai ke mana saya. Takkan ke mana. Akhirnya nanti mereka akan tersingkir dan gelap masa depan politik. Bagi saya, UMNO perlu dipertahankan. Saudara Mak Nazir Syafiee, dia kata bank masih menggunakan bahasa Inggeris. Tapi kenyataan daripada Yang Amat Perdana Menteri sudah jelas. Maka CEO ataupun ketua pengurus ketua eksekutif bank harus mengikut kehendak apa yang disarankan oleh Perdana Menteri. Itu kena jelas saudara. Saudara Azizul dia kata PMX terbaik untuk rakyat Malaysia setakat ini saudara. Raja Kertas katanya UMNO sentiasa terbaik. Alhamdulillah. Ya benar, saya bersetuju dengan pandang user 2024-278. Dia kata atuk dia seronok lah kalau melihat pembalahan Melayu berterusan. Menurut Puan Rahidah, dia kata pembangkang ni dah tak ada isu. Mereka cuba lagakan kepimpinan UMNO. Itu yang sedang mereka lakukan. Jadi saya harap saudara, bila masa-masa mendatang ini, jika ada isu-isu yang dilontarkan oleh pimpinan pembangkang, lain tak ada, semata-mata mereka sudah ketandusan isu. Pembangkang hari ini, mereka sudah ketandusan isu, lebih-lebih lagi selepas saja pembentukan kabinet yang baru. Sekarang, dah tak ada isu. Jadi, saya harap inilah masanya untuk kita mengembali tenaga, membulatkan muafakat, menurunkan usia untuk memastikan ekonomi negara kita dapat dipertingkatkan. Saya ingat dalam 2-3 hari lagi, Seri Anwar Ibrahim dia pulang ke negara, ke ibu negara, tentulah ada pengurusan yang lebih baik lagi. Dan untuk saat ini, warga UMNO saya berseru, kembalilah kita bertaut dalam satu wadah perjuangan bangsa. Yang sudah itu sudahlah. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.